Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 49 baris 10 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadat, dan bahwasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan kasih akan dunia, ataupun disebut sebagai hubbud dunia. Maka disebut dulu bahawasanya dunia ni ada dua takrif. Takrif yang pertama, dia kata dulu dunia ni ialah tiap-tiap yang ada di atas muka bumi. Daripada perkara-perkara yang sedap, daripada harta benda dunia yang diingini. Itu dunia, takrif pertama. Jadi kalau takrif akhirat yang pertama, terbalik je lah. Iaitu benda yang tidak ada atas dunia daripada hawa nafsu, daripada harta dan sebagainya. Itu takrif pertama. Takrif yang kedua pula, dia kata dunia tu ialah tiap-tiap benda yang tidak memberi manfaat selepas mati. Apa-apa saja yang tidak memberi manfaat selepas mati, maka benda tu dunia. Setiap perbuatan, setiap keadaan yang mana keadaan itu, perbuatan itu, kalau kita buat tak ada manfaat selepas mati, maka tu dia panggil perbuatan dunia. Sebaliknya, kalau dia tu ada manfaat, kita buat perbuatan tu, kita ucap perkataan tu dan sebagainya, memberi manfaat selepas daripada mati, dengan makna dia mendapat pahala daripada Allah Ta'ala, dia diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mendapat naungan Allah Ta'ala di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hak tu mendapat manfaat akhirat. Maka hak tu terjadilah perbuatan dia itu jadi akhirat, walaupun benda itu berlaku di atas dunia. Jadi dibuat contoh antara benda yang perbuatan dia zahir macam dunia, tapi dia adalah perbuatan hak peseng akhirat, memberi manfaat akhirat. Iaitu antaranya ialah ilmu dan ibadah. Ilmu makna apa? Kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kat mana kita belajar tu? Kat dunia lah. Tapi dia memberi manfaat selepas daripada mati. Kalau kita belajar ilmu akidah, maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beriman dengan dia, maka kita dipanggil sebagai orang yang mukmin. Dipanggil sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Orang yang mukmin dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu manfaat selepas mati. Orang mukmin ni dapat melepasi sirat. Orang mukmin ni akan masuk ke syurga Allah. Orang mukmin ni akan mudah hisab dia. Itu pun kalau tidak ada dosa.
Bukan tak ada dosa. Dosa tu ada tapi dimaafkan Allah Ta'ala. Kalau gitu tak apa. Tapi kalau dosa yang tak diampunkan Allah Ta'ala, kena tanggunglah sikit azab tu. Tu. Tu manfaat ilmu akidah selepas daripada mati. Kalau ilmu fiqh pula selepas daripada mati, ialah kita dapat melihat pahala-pahala kita buat ibadat. Bukan? Kita dapat mengesahkan daripada malaikat bahawasanya kita sudah membuat ibadat yang telah diwajibkan Allah. Semayang zuhur dah, semayang asar dah, maghrib dah, isyak dah, subuh dah belaka. Semua tik belaka. Malaikat tik belaka, malaikat right belaka. Kata dia dah pernah buat. Mari pula ilmu tasawuf, manfaat dia ialah untuk diterima amalan-amalan tersebut. Itu pun manfaat selepas akhirat. Pahala gunung ganang, tiba-tiba tak diterima Allah Ta'ala. Tak jadi juga. Pahala besar, banyak, tapi seperti debu yang berterbangan. Apa dia? Sia-sia. Itu tak jadi juga. Jadi dia nak ilmu tasawuf ni, dia dapat pahala, dan pahala tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat selepas mati. Contoh lagi dia sambung kata dia, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan maksiat. Makanan yang menolong atas mengerjakan maksiat. Makna makanan, maksiat pula. Yang mengerjakan ibadat. Jadi makanan itu dia makan kat dunia tak? Kat dunia. Makanan tu biasa nafsu lah. Makan ayam, makan nasi, makan itik dan sebagainya. Tapi bila dia kosak makan tu untuk buat ibadat, maka automatik makanan tadi dapat pahala. Dia kosak makan tadi tu untuk dia kuat untuk belajar, maka dia automatik dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab ada niat yang baik, iaitu niat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat pahala. Walaupun itu perbuatan dunia, tapi kosaknya baik, kosaknya itu ada manfaat selepas mati, nisbah pahala, maka dia mendapatlah manfaat tersebut, dan perbuatan makan itu jadi perbuatan akhirat, bukan lagi perbuatan dunia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata pula, maka mana dia hilang dah. Dan bahwasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Kalau kat dunia tak dicela. Menyukai ataupun cinta kepada dunia, kalau atas dunia, dunia suka. Tapi dari sudut syarak, Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka manalah kerja ke arah dunia tu. Sebab hak tadi, sebab kebanyakan perbuatan yang berunsurkan nafsu, harta, pangkat dan sebagainya, itu bukan perbuatan akhirat. Itu semua perbuatan dunia yang sia-sia. Jadi dia antara benda yang dicela oleh syarak, berkeinginan cinta kepada dunia. Bukan kata tak boleh ambil dunia, bukan. Kena faham beza tu. Tak boleh ambil dunia satu benda lain, cinta terhadap dunia satu benda lain. Yang tak bolehnya cinta terhadap dunia. Dapat benda dunia tak apalah dapat. Okey lah, bagus ya. Tapi rasa bersemangat nak dapat benda tu sehingga akan mengorbankan benda yang diwajibkan Allah Ta'ala, tak buat. Patutnya pergi belajar fardu ain, tak belajar fardu ain. Patutnya pergi belajar Fatihah bagi betul, tak bagi betul. Jadi itu perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang menyebabkan dia lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lupa hak-hak yang patut diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah diwajibkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katanya, dan adalah ia dunia yang dicela syarak tadi, kepala bagi segala kejahatan, ketua bagi segala maksiat. Bila dia cinta kepada dunia, pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat dunia tu. Sama ada dengan curi, sama ada dengan rompak, sakitkah hati orang, menipu orang. Jadi macam-macam dosa pula mari. Sebab kita nak dapat benda yang kita kejar daripada benda dunia tadi. Maka apa sahaja jalan untuk mencapai dia, kita akan buat walaupun benda tu haram.
Wal a'yadu billah. Habis. Kemudian telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nazi'at ayat yang ke-37. Dia kata fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya, maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram. Melampaui ini melampaui batas. Benda harus ke arah haram. Benda yang asal harus jadi haram. Benda makan harus, tapi makan benda yang Allah larang jadi haram makan tu. Minum harus, tapi dia pergi minum benda yang memabukkan. Itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jadi minum tadi haram. Tu melampaui batas. Allah Ta'ala suruh tidur, tapi dia pergi tidur sehingga sengaja meluputkan waktu sembahyang. Jadi tidur dia jadi haram. Itu melampaui batas daripada asalnya harus, tiba-tiba jadi haram. Allah Ta'ala suruh kerja, harus. Okey kerja, tiba-tiba dia cari kerja yang haram. Itu melampaui batas. Asalnya harus, kemudian jadi haram. Dan memilih ia mereka yang melampau tadi. Memilih ni makna mengutamakan akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan oleh syarak. Benda yang Allah Ta'ala haram, bukan makruh boleh tahan lagi, ni haram. Benda yang haram kita dilarang buat, dia buat juga, dia pilih juga. Kerana dia nak kepada dunia, hidup pada dunia, nak benda haram. Maka bahwasanya api neraka Jahannam itu, api neraka tempat kediaman orang yang melampaui batas. Melampaui batas syarak. Benda yang asal harus jadi haram. Makan nasi harus, dia pergi makan nasi dengan tahi ayam. Jadi haram. Minum tu harus, dia pergi minum benda yang memabukkan, jadi haram. Allah Ta'ala harus untuk bersetubuh dengan seorang perempuan, asalkan dia isteri dia pergi zina. Itu semua melampaui batas lah. Yang asalnya Allah Ta'ala beri, boleh, tapi dia boleh cara lain. Dia boleh cara yang tidak menepati syarak. Maka dosa. Kemudian dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Itu di bawah tu, rawahu Tirmizi an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi riwayatkan hadis ni daripada Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran." Bukan kafirun. Ma saqa kafiran, bukan kafirun. Tak ada alif. Ada alif, silap. Bukan ma saqa kafirun, tapi ma saqa kafiran, ada alif. Ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Subhanahu wa taala, menyamai ini makna ada harga. Menyamai itu maksudnya ada harga. Kalaulah dunia ni ada harga pada sisi Allah Subhanahu wa taala sebelah sayap nyamuk. Jadi dia kata, kalaulah andai kata dunia ni ada harga dia tu walaupun sehelai, dia panggil apa? Sebelah sayap nyamuk. Kalau sebelah sayap nyamuk tu pun ada harga di sisi Allah Taala yang berbentuk dunia, niscaya tiada memberi minum ya Allah akan kafir daripada dunia sekali minum air. Jadi dunia di sisi Allah Ta'ala tu rendah belaka, hina belaka. Sebab tu dia panggil dunia. Dunia ni asal pada bahasa Arab dana. Dana ni bawah dan hina. Tu asal bahasa Arab lah. Dunia ni asal pada perkataan dana. Dana ni makna bawah, rendah, hina. Rendah, bawah, hina. Jadi segala benda yang berkaitan dengan dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang kafir boleh makan, orang kafir boleh minum, orang kafir boleh kerja, orang kafir boleh kaya, macam-macam. Tapi hadis ni kata, kalaulah andai kata di sebelah sayap nyamuk pun ada harga di sisi Allah Taala,
niscaya orang kafir Allah Ta'ala tak akan beri minum. Kerana nanti di akhirat, semuanya benda berharga di sisi Allah Ta'ala. Maka orang kafir tidak dapat minum air walaupun seteguk sekalipun. Jadi sebab tu kalau dia kata, kalau lah dunia ni ada harga di sisi Allah, ada nilai di sisi Allah, seperti sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tak akan dapat minum dah air pada sekarang ni. Bahkan tak dapat makan, bahkan tak dapat kerja, bahkan tak dapat sara anak dan sebagainya. Kalau ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ni. Tapi hakikatnya ada tak dia punya nilai? Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu orang kafir boleh makan, orang kafir boleh minum, boleh hidup macam biasa. Lepas sakit sihat balik, lepas sihat sakit balik, macam kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan bahawasanya dunia ini ialah seperti penjara bagi orang mukmin, tetapi ia tu sebagai syurga bagi orang kafir. Di akhirat pula ialah syurga bagi orang mukmin dan penjara bagi orang kafir. Terbalik. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Lepas tu ada orang tanya. Seingat saya ulama ni namanya Izzuddin, Imam Izzuddin bin Abdus Salam ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, antara dua ni lah. Ada orang tanya, orang yang tanya ni orang kafir. Orang kafir ni miskin. Orang kafir ni miskin, kerja payah. Jadi dia tengok imam ni, Imam Izzuddin Abdus Salam ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, tengok kaya. Macam mana Nabi SAW boleh kata orang mukmin ni di dunia ni penjara? Tengok dia kaya elok. Macam mana Nabi SAW boleh kata orang kafir di atas dunia ni syurga, aku ni miskin teruk, payah nak kerja? Maka dia pun berhasrat untuk tanya kepada imam tadi. Dia kafir lagi ni, dia kafir. Jadi dia pun tanyalah, Nabi SAW kan pernah sebut bahawasanya orang mukmin di atas dunia ni macam penjara. Betul tak? Tu. Orang kafir di dalam dunia ni macam syurga. Betul tak? Tu. Dan sebaliknya kalau neraka, orang mukmin itu seperti dalam syurga dan juga orang kafir ni macam penjara. Betul tak? Betul. Macam mana Nabi kamu kata macam tu? Kamu kata betul, sedangkan aku sekarang ni payah. Aku miskin, tak kaya. Tengokmu ni kaya. Imam besar, ulama besar, kaya. Ulama besar, imam-imam dulu, ulama-ulama besar dulu, gaji dia ribu-ribu. Ribu-ribu, puluhan ribu. Orang bagi kat dia khidmat pada umat Islam. Jadi dia pun kata, betul lah itu hadis Nabi SAW. Hadis yang berkaitan tu betul, hadis yang sahih. Dan lagu mana? Macam terbalik ya apa yang Nabi kata tu, tengok mu ni kaya macam syurga dah aku tengok. Maka dia pun menjawab, dia kata apa? Dia kata, sekarang ni mu tengok aku kaya ni, di atas dunia ni, ni tahap penjara dah. Ni tahap penjara. Saat lagi di akhirat, aku lagi kaya daripada hak sekarang ni. Mu ni miskin, apa kedana, susah nak kerja. Ni pun dah kira syurga bagi kamu di dunia, nanti di akhirat, kalau penjara tak tahulah lagi teruk pada tu. Kena azab dengan Allah Ta'ala selama-lamanya. Jadi aku sekarang ni duduk atas dunia, hak kaya ni pun, Nabi SAW kata, macam penjara, nanti di akhirat aku dapat syurga lebih banyak daripada apa yang aku dapat sekarang. Maka hasil daripada jawapan imam tadi tu, dia pun masuk Islam. Tu dia pun masuk Islam. Pandai kot jawab tu. Kalau orang tanya boleh jawab. Kata Nabi SAW kata, syurga ni kepada orang kafir kat dunia ni. Penjara ni bagi orang mukmin ni kat dunia. Macam mana hang boleh kaya? Aku boleh miskin. Dah lah miskin, nyakit banyak pula tu. Jadi kita boleh kata gitu. Tu taramu hak kaya pun begitu. Kalau nanti kat akhirat yang jadi penjara tu lagi teruk pada ni. Aku hak kat dunia pun dah kaya gini, ibarat penjara dah, apatah lagi kalau nanti Allah Ta'ala letak aku dalam syurga, lagi kaya daripada apa yang aku dapat sekarang. Jadi itu memberikan galakan pada dia untuk masuk Islam, jadi dia pun masuk Islam. Jadi kena bijak kau jawab tu. Yang kata hadis Nabi tak betul pula, habis cerita lah tu. Betul juga hadis Nabi kata gini, betul hadis yang sudah.
Jawab tak kena. Habis. Kemudian dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ni hadis ni. Artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Sebaliknya di akhirat nanti itu syurga bagi orang mukmin, penjara bagi orang kafir. Kerana orang kafir tidak akan keluar dah daripada syurga selama-lamanya, akan duduk menetap dalam neraka selama-lamanya, tak akan masuk syurga dah. Orang mukmin yang masuk syurga, yang ahli syurga akan masuk dalam syurga selama-lamanya, tak akan keluar dah ke neraka lain. Dan orang mukmin yang masuk neraka kerana sebab dosa yang tak diampunkan Allah, dia kemudian masuk syurga selama-lamanya. Dia tidak kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibakar ke dalam neraka Allah Taala beribu-ribu tahun berdasarkan dosa dia, beribu-ribu dosa. Dosa dia banyak mana, banyak itulah kena bakar di neraka Allah Taala kerana nak menyucikan dia daripada dosa. Di dunia ni menyucikan benda yang najis ialah air. Di akhirat benda yang menyucikan najis dosa ialah api. Maka sebab itu orang mukmin bila dah habis dah dosa dibakar, dia masuk syurga semula, tempat asal dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Artinya, dunia itu ditinggalkan akan dia akan dunia. Dan jauhkan akan dia akan dunia. Dia kata, ad-dunya mal'unah. Dunia itu ditinggalkan akan dia akan dunia. Apa tinggal ni? Tinggal apa? Iaitu dunia ni dilaknat. Bila maksud laknat, ialah dunia ni tak ada rahmat Allah Ta'ala asalnya. Asal lah, bukan tak ada terus. Tak ada rahmat Allah Ta'ala atas dunia ni pada asalnya. Mal'unah. Mal'unah kalau kita terjemah lebih tepat, bahasa kitanya dikutuk lah. Ataupun dilaknat. Melainkan, belum lagi. Dan ditinggalkan, dan dijauhkan barang yang di dalamnya, di dalam dunia. Melainkan. Melainkan makna ada pengecualian. Bukan semua dunia tu tercela belaka. Melainkan zikrullah. Zikrullah tu bukan berzikir. Zikir tu khusus tu. Zikrullah ni mengingati Allah Ta'ala. Mengingati Allah. Semayang, zikrullah. Baca Quran, zikrullah. Zikir, zikrullah. Puasa, zikrullah. Apa-apa keadaan yang dia waktu tu ingat Allah, zikrullah. Duduk saja ingat Allah Ta'ala. Padahal tengok bintang je. Zikrullah. Tapi bukan zikir yang kita faham tu. Zikrullah ni lebih umum daripada zikir yang kita faham tu. Zikir tu yang mulut tu. Tu zikir juga, tu itu amalan zikir. Ni zikrullah secara umum mengingati Allah Ta'ala. Mana kalau ke atas dunia ni, sebab itu orang tasawuf, duduk di atas dunia ni, kalau 1 saat saja, 1 minit saja, dia lalai daripada Allah, dia berasa dia paling berdosa. Dia berasa dia paling dosa. Sehingga kan, kalau dalam bab syariat, contoh puasa, kalau dia puasa tu, dalam tempoh puasa tu, kalau dia terlupa Allah Ta'ala, dia lalai daripada Allah Ta'ala, dia menganggap diri dia sudah batal puasa. Dia menganggap diri dia sudah batal puasa. Kalau kita habis cerita, batal sokmo 30 Ramadan kena qada balik. Bila nak habis? Sebab apa yang kita ni yang kita ni tak ingat Allah Ta'ala, dah Ramadan buka lagu raya. Nak ingat Tuhan kan gitu. Ingat raya ya. 1 Ramadan buka dah lagu raya. Kat radio-radio ke apa ke. Dengar dah lagu raya, lagi 30 hari nak raya. Baru masuk Ramadan. Fikir dah raya. Waktu bulan puasa dengar lagu makruh. Maka kurang pahala. Waktu bulan puasa menghidu bau-bauan yang wangi. Makruh. Jadi apa-apa saja benda yang harus secara berlebihan yang kita buat ketika di luar puasa, waktu puasa kita buat jadi makruh. Antaranya tadilah
Sebab 7 anggota kita ni kena puasa sekali. Kena puasa sekali. Cakap pun benda manfaat saja, cakap benda lara, makruh juga. Ketika puasa di luar puasa lainlah. Jadi kita nak dapat pahala yang sempurnanya, kita isikan puasa kita tu dengan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dah cakap kosong ke dengan lagu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang yang kasih Allah ta'ala akan dia akan barang daripada segala ta'at dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. 3 orang yang tidak dilaknat di atas dunia. Pertama orang belajar. Kita lah. Orang belajar. Yang kedua orang alim, orang yang reti. Alim ni orang boleh mengajar lah. Alim ni kalau kita istilah kita muta'alim, orang yang mengajar, guru lah. Jadi alim ni orang yang tidak dilaknat Allah Ta'ala di atas dunia. Orang belajar pun tidak dilaknat Allah Ta'ala atas dunia. Begitu juga orang yang ta'at, dia panggil abidun. Orang yang banyak ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk saya saja baca Quran. Baca Quran, ulama ni orang alim baca Quran sehari boleh habis. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibyan, dia pernah jumpa orang yang baca Quran sehari khatam 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Tu. Kalau fikir pada otak kita, mana baca Quran apa ni? Jangan mikir kita baca Quran, mikir kita alik bata sangkut dah. Dia lancar dah, baca hadah habis lah. Baca hadah cepat lah. Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sehari semalam khatam 1 Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sehari semalam khatam baca Quran. Mari Ramadan sehari semalam 2 kali baca Quran khatam. Sehingga kan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, bulan Ramadan tu kalau aku nak khatam boleh khatam lebih lagi daripada 60 kali. Tapi disebabkan Imam Abu Hanifah tu khatam 61 kali, aku tak berani lebih daripada tu. Takut lebih daripada Tok Guru punya Tok Guru. Tok Guru dia punya Tok Guru. Dia tak sempat jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Jadi dia mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Tok Guru Imam Abu Hanifah tu, Tok Guru dia punya Tok Guru iaitu Imam Abu Hanifah khatam 61 kali dalam bulan Ramadan. Jadi dia pun kata aku cukup 60 lah, bawah 1 je. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia berlumba-lumba untuk mengkhatam Al-Quran. Tapi kalau kita pula, nisbah kita tak arti nak baca lagi, lumba-lumba khatam Quran, nak lumba-lumba dapat dosa tu. Baca Quran tak betul, lumba-lumba dapat dosa, bukan lumba-lumba dapat pahala. Jadi sebab itulah bulan Ramadan tu kalau ada Tok Guru buka kitab ke baca Quran, nak betul Quran, gilah. Hak tu lebih baik daripada baca Quran sendiri dalam keadaan kita tak tahu pahala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis. Mana dia hilang dah. Sesuatu sebelah. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia dunia perhumaan bagi akhirat. Perhumaan tu ialah tempat bercucuk tanam di akhirat. Huma-huma lah, padi huma tu. Perhumaan iaitu tempat nak bercucuk tanam, tempat persediaan untuk kita menghadap akhirat. Pahala kita, dosa kita, wal'iyadzubillah, ibadat kita. Jadi dunia ni taklah dicela semua. Mana ada manfaat juga untuk kita akhirat. Benda yang ada manfaat untuk kita akhirat tu kita kena buat lah. Jadi janganlah setiap masa tu, mana kita pastikan setiap masa tu berlalu dengan adanya manfaat untuk kita di akhirat. Walaupun kita duduk saja mikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi benda tu benda akhirat. Benda tu jadi akhirat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi dia kata, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, selagi mengetam ni, kejap. Selagi mana akan datang.
Selagi itu akan datang, bukan selagi itu satu lagi, bukan. Selagi itu akan datang, mengetamlah engkau pada akhirat. Yang ni kutip hasil. Bukan ketam udang tu, bukan. Mengetam tu kutip hasil lah. Lepas tanah, ketang. Ketang ni mana kita nak gunting dia punya hasil tu. Selagi yang ni akan datang, mengetamlah engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia. Apa yang kita tanam? Iaitu amalan soleh, ibadah dan sebagainya. Jadi kalau kita di atas dunia ni banyaknya mengumpat orang, maka kita menanam benda racun. Kita menanam racun terhadap diri sendiri. Tu ni. Mana tadi? Di dalam dunia. Daripada segala amal yang baik. Amalan yang soleh. Itu kerjaan kita. Amalan yang soleh. Mana kena elok amalan yang talih. Amalan yang berunsurkan dosa. Apatah lagi dosa dengan orang lain. Itu lagi-lagilah kena elok. Ambil dosa dengan Allah saja boleh taubat direct. Daripada dosa dengan makhluk, kena minta maaf pada makhluk. Jadi benda payah pula. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan adalah ia dunia ni tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Macam kita musafir. Kita musafir, kita berhenti RNR. RNR itulah dunia. Kita berhenti sekejap je. Sehari nak pergi balik. Nak keluar semula. RNR ni 10 minit je, nak kecil berok, nak makan, untuk persediaan nak menghadap perjalanan lagi yang akan datang. Jadi dunia ni tempat singgah sahaja, macam RNR. Yang betul-betulnya akhirat sana, itu tujuan asal. Kita daripada Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, kita pun masuk RNR Pahang. Maka Pahang tu dunia. Akhirat tu KL tu. Hak daripada Terengganu tu perjalanan hidup kita daripada alam rohnya kepada alam syahadah, kemudian alam mati akhirat barzakh tu, kemudian alam akhirat pula, masuklah syurga dan neraka. Gitu. Iaitu perjalanan yang sangat panjang tu, perjalanan ke negeri yang kekal, ke negeri yang abadi. Tak ada dah lepas tu dunia lain dengan izin Allah Ta'ala, iaitu dah akhirat. Orang syurga masuk syurga, orang neraka masuk neraka. Tak ada tengah-tengah antara syurga dan neraka, tak ada. Kalau Mu'tazilah dia kata ada tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kalau orang tu fasik, dia taklah kafir dan dia taklah beramal soleh, dia masuk tengah-tengah. Syurga tidak, neraka pun tidak. Itu Mu'tazilah. Gila sikit. Tu. Nak kata masuk neraka, dia tak kafir. Nak kata nak masuk syurga, dia fasik. Jadi duduk tengah-tengah. Rasa abang api neraka satu, rasa hak syurga satu. Tengah-tengah dia. Tu. Tu tak ada dalam sunnah, tu mengarut. Itu sesat tu. Kemudian dia kata kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, dan menuntut bekal lah oleh kamu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan akan larangan Allah. Itulah tafsir bagi takwa. Wa tazawwadu. Carilah bekalan. Bekalan apa? Daripada amal solehnya, ibadatnya. Nak amal soleh yang sah, kena ada ilmu, belajar pula. Pas belajar, beramal pula. Pas beramal, minta doa pula supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ibadat kita tak terima, boleh jadi ibadat kita terima. Lepas doa, tawakal pada Allah Taala, serah pada dia. Terima, alhamdulillah. Tak terima, harap diganti dengan lebih baik. Begitu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan mereka oleh dunia. Jadi orang yang dilalaikan dengan dunia inilah orang yang binasa. Bukannya orang yang mengingati Allah di atas dunia. Orang yang duduk atas dunia dah Allah Ta'ala beri, kemudian dia tu tidak menunaikan tanggungjawabnya yang sepenuhnya. Sebab itu ulama tasawuf sebut ketika kita berada di alam roh,
Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk yang di alam roh semua kenal Tuhan dia Allah. Semua kenal. Semua ma'rifatullah, semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah Taala campur roh tu ke dalam badan satu-satu di atas dunia, mereka sedih. Roh-roh tadi berasa sedih. Sebab tu antara ulama tasawuf kata antara hikmah kenapa bayi menangis selepas keluar ialah nangis tu kerana roh dia terhijab daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala selepas dipindah alam. Yang asalnya di alam roh dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal Allah Taala itu Tuhan dia. Bila masuk alam dunia dia terhijab daripada Allah Taala, tak nampak dah Tuhan. Maka ketika itu menangislah roh tu. Maka lahir pun dalam keadaan menangis. Kita start daripada kosong semula nak cari Tuhan ketika hidup ni. Maka sampailah zaman mukallaf balik tak jumpa Tuhan lagi. Contoh kalau Allah Taala tetapkan wal'iyadzubillah roh tu kepada orang kafir lah. Nak kena kenal Allah Taala sampai bila tu Allah Alam nak boleh sampai. Nak boleh dapat hidayah Islam, masuk Islam pula, baru kenal Tuhan. Yang asalnya semua kenal Tuhan. Dalam Quran sebut semua. Bala syahidina, ya kami saksi kamu tu Tuhan segala alam. Bila masuk ke alam dunia, masing-masing Allah Taala takdirkan ruh tadi terhijab, tak dapat lagi kenal, tidak dapat lagi melihat Allah Taala, maka bayi beranak dalam keadaan menangis. Maka sejak itulah dia pula berjuang untuk mengenal Allah Taala. Kalau dia ditetapkan sejak kecil kafir, maka perjalanan dia start pada kafir ya. Nak masuk Islam, nak boleh masuk Islam, kenal Allah Ta'ala pula, belajar pula, amal pula, mati semula. Jumpa Allah Ta'ala semula. Jadi seperti mana kita sebelum hidup itu kenal Allah Ta'ala, maka pastikan selepas kita mati pun kenal Allah Ta'ala. Sebab itulah suruh belajar. Untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula seperti mana kita berada di alam roh terlebih dahulu. Alam roh tak ada siapa ingat. Mana ada orang ingat, dulu aku pernah jumpa Tuhan. Masa alam roh, tak ada itu. Gila cakap gitu. Semua roh memang kenal Allah Ta'ala pada alam roh. Ketika di alam dunia, maka mereka terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka hendak mencari semula Allah Ta'ala dengan tauhidnya, dengan Islamnya, dengan beramalnya, supaya dia dapat jumpa Allah Ta'ala ketika mati dalam keadaan yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah perjalanan hidup kita. Fungsi kita hidup di atas dunia ni untuk kita beramal soleh dan dapat jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula di syurga nanti. Tu perjalanan yang jauh tu dia kata tu. Perjalanan yang jauh. Perjalanan ke negeri yang abadi, iaitu negeri akhirat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Dan melalaikan akan dia akan mereka oleh dunia daripada akhirat. Nokta. Dan melupakan akan dia akan mereka tu oleh segala kesedapan dunia daripada perjalanan akhirat. Jadi kesedapan dunia akan menghijabkan, akan menutupkan pintu hati manusia untuk ingat akhirat. Bahkan dia lebih ingat kepada dunia, lebih sedap hidup di atas dunia, tak sedap duduk kat akhirat. Akhirat tu apa benda tak dapat lagi. Dalam kitab apa? Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hari Selasa malam hari tu kita baca Penawar Bagi Hati lah. Kita pun tak tahu lalu ke tak. Belum lalu kot. Belum lalu. Dia kata sebab apa orang manusia ni suka buat dosa. Sebab apa manusia ni suka berterusan untuk berbuat dosa. Antaranya ialah tabiat manusia ni peseng suka tangguh kalau benda tu lambat. Antara benda lambatnya ialah akhirat. Akhirat lambat lagi. Lama lagi nak mati. Dia berasa gitu. Lama lagi akhirat, lama lagi nak mati. Maka perasaan nak taubat tu tak ada. Bila perasaan nak taubat tu tak ada, maka buat maksiat tu banyak. Tu peseng tabiat manusia yang perlu dicangkis, yang perlu dihakis, yang perlu dibuang. Itu penyebab utama kenapa kita tangguh juga taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu antara salah satulah, dia kata ada banyak lagi. Kemudian dia kata, dan melupakan habis. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai. Maka melihat ia seorang buah-buahan di dalam hutan ini. Maka bersungguh-sungguh ia seorang akan buah-buahan itu.
hingga ketinggalan ia seorang daripada kawan seorang, maka sesak ia seorang dan menerkam akan ia akan seorang oleh binatang yang buas. Jadi Syekh Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala dia beri perumpamaan seperti kita berjalan dalam hutan, berjalan bersama-sama dengan kawan. Kita nak tuju ke satu tempat dalam hutan tu, jadi kita hutan tebal, kita tak reti jalan. Jadi kita pun jalan sama-sama dengan kawan kita. Tiba-tiba kita ternampak satu buah yang cukup comel. Dah lah comel sedap pula, kita pun pergilah tepi tu nak ambil buah tu. Kawan dah pergi ke depan dah, ketinggalan. Disebabkan buah tu kita tinggal kawan-kawan. Kawan kita ke depan dah, ke tempat yang nak dituju, kita masih lagi ke belakang. Sehingga kita nak berjalan sendiri sesak. Dah lah sesak tak jumpa kawan kita, diterkam pula oleh buaya, oleh rimau. Itu perumpamaan orang yang asalnya nak menuju akhirat, tapi disebabkan ada dunia yang diibaratkan dengan buah tadi. Dunia yang kita nak tu menyebabkan kita terpesong daripada akhirat. Bila terpesong pada akhirat, dapatlah murka Allah Ta'ala yang diibaratkan seperti harimau tadi. Dapat dosa Allah Ta'ala yang diibaratkan seperti harimau tadi. Dia akan memusnahkan kita. Dia akan menghancurkan tujuan asal kita yang nak ke akhirat, tiba-tiba nak kepada dunia. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyangka ia barang siapa akan badan barang siapa tu berlumur dengan dunia. Berlumur ni mana? Penuh dengan dunia lah. Berlumur. Sentiasa. Dia zohir. Mana zohir? Anggota dia ni, kehidupan dia ni memang banyak dengan benda dunia. Dia berasa begitu. Kemudian, dan hatinya hati barang siapa tadi kosong dan bersih daripada dunia. Niscaya telah menipu akan dia akan barang siapa tadi oleh syaitan. Jadi dia kata gini. Siapa-siapa yang sangka kata, aku ni zohir macam dunia, memang dunia dah aku kerja apa semua ni. Tapi dalam hati aku ni tak ada dunia, dia berasa gitu. Kalau orang yang berasa begitu, zohirnya banyak ke dunia, tapi dalam hati aku tak ada dunia, hati aku akhirat belaka. Maka hak tu dia kata, itu mendapat talbisul iblis, tipu daya setan. Antara tipu daya setan melambak lah. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atta'illah sebut banyak lah. Hikam Ibnu Atta'illah itu adalah kitab tasawuf yang tinggi. Tahap tinggi lah. Antara talbisul iblis, tipu daya syaitan lagi, ialah dia berasa dia rendah diri. Orang yang merasakan dia rendah diri, itulah orang sombong yang sebenarnya. Dia mendapat talbisul iblis, tipu daya syaitan. Dia berasa gini, dia tak buat benda tu, dia berasa dia tawaduk lah. Berasa diri tawaduk itulah sebesar-besar sombong. Berasa diri tu tawaduk itulah sebesar-besar sombong. Jadi tak boleh nak berasa tawaduk ni. Tawaduk ni bukan nak suruh orang tengok kita tawaduk. Allah lah dia begini tawaduk sungguh orang tu. Ya dah lah dia tu. Dia nak orang kata dia tawaduk. Dia nak berasa dia ni tawaduk. Tak ada gitu. Tawaduk ni adalah sifat, tabiat yang Allah Ta'ala beri kalau hati dia baik. Memang betul-betul tawaduk. Tapi dia tak akan mengaku dia tawaduk. Dia tidak akan berasa yang dia ni nak tawaduk. Sebab berasa dia tawaduk itu adalah sombong. Itu halus. Benda yang halus, syaitan cocok kepada hati kita ni berasa kita tawaduk. Padahal berasa tawaduk itulah kita berasa kita mulia. Kita tak perasan ni. Tak perasan kata kalau berasa kita tawaduk itulah kita berasa kita ni ada kemuliaan. Bila ada kemuliaan, berasa ada kemuliaan, sama dengan iblis lah. Iblis berasa kemuliaan, rasa mulia daripada Adam kerana Adam dicipta daripada tanah. Iblis daripada api. Dia berasa dia mulia. Kita berasa mulia sebab kita rasa ada tawaduk. Mulia juga. Mulia kita tak sama, tidak beza dengan iblis. Sebab itulah orang yang merasakan dirinya tawaduk itu juga sombong. Itu juga orang yang sombong. Berasa dia mulia. Mulia dengan sifat yang mulia. Dia berasa mulia dengan sifat yang mulia. Dia berasa diri dia bagus. Tu senang cerita. Dia berasa diri dia bagus. Berasa diri bagus, itulah tak bagus. Tu. Berasa diri
Bagus itulah tak bagus. Hak ni lah yang banyak. Berasa diri bagus leceh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadama'u. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya hanya sanya bandingan. Bandingan ni yang menyerupai dunia seperti yang berjalan pada air. Ini buat contoh lagi. Orang yang berjalan, orang yang menikmati kehidupan dunia ni seperti orang berjalan atas air. Adakah kuasa, adakah mampu yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya, tapak kaki seorang? Nabi SAW tanya. Kalau orang berjalan atas air, boleh tak dia berjalan dalam keadaan tak basah? Dia berjalan dalam keadaan tapak kaki dia tak basah. Tak boleh lah, mestilah basah. Okey. Dan habis selesai. Habis. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya, dua tapak kaki seorang noktah. Jadi Rasulullah kata gini, orang yang hidup di dunia ni ibarat seperti orang yang berjalan atas air. Tidak mungkin orang yang berjalan atas air tak basah. Berjalan atas air kaki ayam lah ni. Kalau kata pakai boot tu boleh ya? Bukan gitu. Kalau kita kata pakai boot pun boot basah juga. Maknanya yang pijak atas air tu basah tak? Basah. Begitu juga dunia, orang yang berkecimpung dengan dunia, tak dapat tidak, pasti dalam hatinya juga ada dunia. Cuma jangan kita sampai tahap ada kasih pada dunia. Tu yang tak mau tu. Ada dunia, tak apa, memang kita ni ada dunia belaka, zahir kita ni. Tapi jangan sampai masuk dalam hati menjadi sifat suka dunia, tak suka mati. Berasa sayang nak mati lagi. Sebab dunia banyak lagi benda tak dapat ni. Tu kasih pada dunia. Kita hidup di dunia ni tak terlepas daripada dunia. Memang kita kena menghadapi dunia realiti ni. Tapi janganlah sampai masuk dalam hati sehingga kan kita berasa susah. Tak embuh nak jumpa Tuhan lagi. Nak hidup dunia lama lagi. Tu semua sifat-sifat kasih pada dunia ada pada dia. Sebab itu dia susah nak suka mati. Dia susah nak ingat mati. Dia tak embuh temu Allah Ta'ala lagi. Sebab dia berasa senang dah duduk atas dunia. Tu orang yang kasih kepada dunia. Wal'iyadzubillah. Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.